Ajaran sesat atau bid'ah dalam agama Islam bererti suatu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi masih tetap dilakukan. Ia berpunca daripada suatu iktikad penafsiran yang salah dari aspek akidah, fiqh, hukum-hukum syar'i dan juga akhlak. Kemunculan ajaran sesat ni dia berpunca daripada, kita katakan asalnya ialah daripada iblis ataupun syaitan lah ya, sebagai pelopor kepada kesesatan itu, kerana iblis menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim la ughwiyannahum ajma'in. Allah Ta'ala hikayatkan dalam Al-Quran perkataan iblis bahawa iblis akan sesatkan seluruh manusia, seluruh anak Adam itu. Asasnya ialah kita tidak berpegang dengan kefahaman yang sebenar terhadap Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ajaran baru yang lahir selepas kemunculan ajaran Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muncul tanpa selari dengan hikmah syariah Islamiah yang asli adalah dikira sebagai sesat. Pengikut pada ajaran baru itu boleh dianggap kafir dan murtad akan keimanannya. Bermulanya ajaran sesat ini adalah apabila wujud mereka yang merasakan dirinya layak untuk mentafsir nas-nas Al-Quran dan hadis secara sesuka hati. Sama ada demi kepentingan peribadi atau perkara yang lain, ada juga yang mengakui bahawa segala ajaran baharunya itu diterima dan disahkan kemasyhurannya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pula kita ingin mengenali kumpulan yang mengamalkan ajaran sesat ini? Ciri kumpulan ajaran sesat ni sebenarnya banyak. Asasnya ialah kalau dia berlawanan dengan Al-Quran dan berlawanan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada antara ciri-ciri ini dalam pengajian yang anda ikuti, berhati-hatilah. Rujuk kembali kepada mursyid yang benar dan dapatkan pengajian dari sumber yang sahih. Pelbagai cara yang dilakukan oleh setiap ketua kumpulan ajaran sesat ini untuk menegakkan agama palsu mereka. Pengikut disuruh melakukan bermacam ritual dan ada juga yang disuruh membayar kepada guru mereka untuk mendapatkan apa yang mereka hajati. Kononnya, guru tersebut boleh memenuhi permintaan mereka. Modus operandi dia ni dia ada banyak keadaan lah. Antaranya dia menggunakan akal lah. Dia menimbulkan keraguan ataupun satu, dia menimbulkan keraguan terhadap hukum-hukum agama. Yang keduanya, kadang-kadang dia menimbulkan ilmu-ilmu rahsia. Ilmu-ilmu rahsia, kenapa perkara tu dia timbulkan soalan. Misalnya dia kata, kenapa kita sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat. So kalau nak tahu rahsia tu, kena ikut ajaran dia. So situ dia bagi rahsia-rahsia dia. Yang mana rahsia ni mungkin tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga diminta berdoa, meminta dan bermohon bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada guru atau ketua mereka. Di sinilah di mana kita harus mengambil perhatian tentang kesesatan ajaran mereka. Menjadi tanda tanya, mengapa wujudnya ajaran sesat dalam Islam? Ini masalah dia kekurangan ilmu lah. Ya, kekurangan ilmu kepada orang yang mengikut itu. Dia ada semangat, tetapi semangat itu tidak dipimpin oleh ilmu. Ya. Sebab itu ilmu itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Sudah terang lagi bersuluh, agama Islam itu sedia indah dan cantik. Pada kebiasaannya, ajaran sesat yang muncul dalam pengamatan Islam adalah ajaran yang diasaskan oleh mereka yang sebelumnya adalah Muslim, tetapi telah keluar daripada Islam kerana cetek akan keilmuan dan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, mereka mencipta ajaran baharu yang mempunyai saduran daripada ajaran Islam serta ditokok tambah dan senantiasa dipermudahkan hukum pelaksanaannya. Inilah antara yang menarik minat orang ramai untuk mengikuti ajaran sesat yang diwar-warkan ini. Sesetengah mereka meletakkan Islam itu sebagai agama yang susah untuk dibawa dan dengan mudahnya
mereka terpedaya dengan kata-kata guru mereka. Zaman dulu dia direct. Dia direct maknanya dia menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia mungkin dia mendakwa Quran ni tak betul dan sebagainya. So kita nampak senang. Sebab dia direct, kan. Tapi hari ini dia tidak direct macam tu, kan. Kita tak payahlah kita nak jumpa satu pahaman yang terus kata Quran ni palsu, hadis ni tak betul. Yang kita nampak yang telah difatwakan sesat dalam negara kita ini, kita nampak ciri-ciri mereka masih lagi menggunakan Quran yang sama, masih lagi menggunakan hadis yang sama. Cuma guru tu atau pemimpin tu dia ada kepentingan dia. Kepentingan dia, jadi dia gunakanlah tafsiran tu untuk kepentingan dia. Dia kata sesat ni bukanlah sampai tahap dia kafir, tidak. Tapi dia sesat dia menyeleweng. Dia menyeleweng. Walaupun kisah ajaran sesat sudah kurang kedengaran di ruang akhbar, media sosial dan berita, namun dalam tidak sedar mereka masih lagi giat menyebarkan ajaran ini dengan menggunakan cara yang halus. Antara ajaran sesat yang masih lagi giat meneruskan operasi mereka kini adalah Al-Arkam yang dahulunya diketuai oleh Asy'ari Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abuya. Kini operasi mereka diteruskan oleh isterinya Umujah. Jangan mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran ini tanpa mencari kesahihannya. Selidiklah dahulu sejauh mana kebenaran ilmu yang disampaikan dengan bertanya kepada guru yang lebih layak. Berpisah dengan insan yang tersayang atas sebab kematian pasti menimbulkan rasa sedih dalam hati setiap manusia. Seterusnya, membibitkan rasa rindu kepada yang tersayang. Bagi menghilangkan rasa rindu tersebut, kita mengunjungi makam mereka sambil berdoa untuk memberi ketenangan kepada mereka. Inilah amalan yang digelar sebagai menziarahi kubur. Namun, bagaimanakah cara menziarahi kubur yang tidak bercanggah dengan syariat Islam? Dan apakah perkara yang haram ataupun harus dilakukan di tanah perkuburan? Nabi Muhammad SAW pada awalnya mengharamkan menziarahi kubur atas alasan baginda khawatir kesan jahiliyah pada zaman itu akan mempengaruhi umat Islam. Namun, setelah sekian lama, Rasulullah SAW menganggap bahawa iman dan akidah para sahabat telah kukuh dan mantap. Lalu baginda membenarkan kembali untuk umat Islam menziarahi kubur. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, mafhumnya, aku dahulu melarang kamu menziarahi kubur. Namun, ziarahilah sekarang kerana ia boleh mengingatkan kamu pada hari akhirat nanti. Riwayat Muslim. Dan dengan itu, maka umat Islam pada hari ini ada tujuan tertentu apabila menziarahi kubur. Antara tujuan utama kita menziarahi kubur ni adalah untuk kita sendiri ingat kepada akhirat. Ingat kepada akhirat ni berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirata. Ziarahlah kubur kerana sesungguhnya ziarah kubur itu ataupun kubur itu sendiri mengingatkan kamu kepada akhirat. Yang kedua, kita boleh katakan antara tujuan kita ziarah kubur ni adalah untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati dan mengampuni si mati. Maknanya kita ziarah kubur ibu bapa kita, ya. Kita nak ingat juga kepada kematian sebab kita akan mati. Pada masa yang sama kita nak berdoa secara khusus di kawasan kubur tu supaya Allah mengampuni. Kalau kita ziarah kubur ibu bapa kita, supaya Allah mengampuni ibu bapa kita. Jadi ini antara dua tujuan utamalah kenapa kita ziarah kubur tu. Menziarahi kubur dapat mengingatkan kita pada kematian, dan dengan mengingati kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut dan tawaduk. Hati yang keras dan kelam kerana terlalu sering mengingati urusan dunia pasti menjadi lebih tenang dengan menziarahi kubur. Dalam pada itu juga, kita harus ingat bahawa ada beberapa perkara yang dilarang untuk kita lakukan di tanah perkuburan. Kalau kita nak katakan amalan yang salah ni, mungkin antaranya ialah orang yang
menziarahi kubur untuk berdoa bukan kepada Allah tetapi berdoa kepada ahli kubur, ya. Misalnya dia berdoa begini, ya. Dia minta, wahai tuan kubur, ya, ampunilah dosa saya. Jadi perkara-perkara yang sebegini, kita minta rezeki, kita minta pengampunan dosa dan sebagainya, perkara ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita berdoa yang sebagai contoh tadi itu, minta rezeki kepada ahli kubur bukan kepada Allah, ini salah satu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita faham daripada Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita haruslah menjaga adab dan tata cara dalam menziarahi perkuburan supaya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan syarat-syarat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sebagai hamba Allah, kita dilarang sama sekali untuk berdoa, meminta pertolongan atau perlindungan daripada penghuni kubur. Ia diibaratkan seperti menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita meminta pada sesuatu selain daripadanya. Perkara ini adalah haram sama sekali dan ia adalah satu perbuatan syirik. Dia amalan ni amalan yang berpunca daripada ajaran syaitan lah, ya, dan dibantu oleh jin-jin, ya. Jadi barangkali dia katakan kubur ni ada kuasa-kuasa yang tertentu, boleh mengetahui nombor ekor, ya, nombor yang akan menang. Mungkin barangkali kubur ni boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Ini perkara yang kita kata tidak ada petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga para ulama yang muktabar. Golongan penyembah kubur ini mempercayai bahawa penghuni kubur yang tertentu dapat membantu dan melunaskan permintaan mereka seperti mendapatkan jodoh, menambah punca rezeki atau naik pangkat dan banyak lagi. Ramai juga yang menggunakan kawasan perkuburan sebagai tempat meminta nombor ekor. Hal ini sudah lama wujud dan masih lagi diamalkan oleh setengah masyarakat Muslim di Malaysia. Biasanya kubur yang dipilih ni adalah kubur orang yang baik-baik, orang soleh, ya. Kubur yang dianggap wali Allah. Misalnya kalau tengok tu kubur Wali Songo, ya. Kubur Wali Songo di Indonesia, kubur Habib Noh di Singapura, ya. Kadang-kadang kubur orang-orang yang keramat-keramat pada zaman dulu, ya. Kubur kita kata makam Tok Syekh di atas Gunung Jerai. Jadi mereka ni orang baik-baik, orang soleh, dan mereka pun tidak menyuruh melakukan amalan tersebut. Wali Songo tidak mengajar perkara sedemikian, Habib Noh tak mengajar perkara sedemikian, tapi ada orang yang membuat satu perkara yang tidak diajar oleh mereka dan tidak juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik kubur yang diminta-minta itu juga hanyalah sekadar hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berdaya. Mengapa harus kita berdoa pada yang sama-sama tidak berkemampuan? Kenapa dia pilih para wali, ya, dia anggap keramat? Kerana dia yakin orang ni ada kehebatan-kehebatan yang tertentu. Misalnya mungkin semasa hidup doa orang ni, orang kata dia anggap wali Allah ni makbul. Jadi bila doa dia makbul masa dia hidup, jadi dia membawa kepada kalau dia mati pun, walaupun dia mati dari sudut zahir tapi dia masih hidup dalam kubur. Ada anggapan macam tu. Jadi bila dia waktu dia hidup di dunia ni, dia berdoa, Allah makbulkan doa. Jadi kalau dia mati pun mati tapi dia hidup dalam kubur. Jadi kadang-kadang kita pergi minta doa supaya tuan kubur tu berdoa dari dalam kubur tu, dia berdoa kepada Allah. Jadi dia ada anggapan macam tu. Perkara ini tidak diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama sekali bercanggah dengan syariat Islam. Ahli kubur yang kita minta-minta itu belum pasti lagi keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita boleh menjadi begitu yakin bahawa mereka mampu membantu kita sedangkan belum tentu mereka itu adalah antara ahli syurga? Jadi sinilah, kalau seelok-eloknya kita tak maulah nak menuduh kadang-kadang pahaman-pahaman macam ni, tapi kalau boleh kita murnikan balik kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada tak dalil bahawa Nabi pernah melakukan perkara yang sedemikian? Kalau ada dalil Nabi ziarah kubur, Nabi berdoa kepada ahli kubur, wahai ahli kubur, bantulah kami dan sebagainya, so kita boleh buat, tak ada masalah. Tapi kalau tidak ada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil daripada para sahabat, maka lebih selamat untuk akidah kita, untuk agama kita, kita menjauhi perkara yang sedemikian.